Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan projek perubahan yang bertajuk Guru Adiviraku Digital. Dalam singkatannya, Guruku Digital. Saya, Buneswari Krishnan, dan rakan-rakan sekumpulan saya ialah Siti Fatimah Mat Ramli dan Ashwini Parmeswaran. Mari kita melihat sinopsis program Guru Adiviraku Digital. Guruku Digital. Projek perubahan ini adalah mengenai program Guru Adiviraku Digital yang memastikan guru sebagai aktiviti dalam kelas dengan menggunakan komputer dan internet. Objektif projek perubahan ini memenuhi naratif baru dunia pendidikan sekarang. Seterusnya, kompetisi ICT dalam domain mengakses, mengurus, membina dan mengintegrasi serta berkomunikasi dengan murid-murid secara dua alat. Mengemaskini maklumat, mempelajari amalan terbaik rakan lain, mempelajari teknik pedagogi yang terkini dengan idea perbincangan, rancangan pengajaran, penggunaan peralatan dan perisian mudah akses dan sebagainya. Seterusnya, kajian program ini telah dijalankan secara dalam talian. Sekolah yang terlibat adalah Sekolah EJKT West Country Timur, Sekolah EJKT Ampang dan Sekolah Kebangsaan Taman Rakan dari daerah Ulu Langat. Model perubahan yang digunakan dalam projek perubahan Guru Adiviraku Digital adalah model perubahan terancang yang ada 6 langkah oleh David Basnell. Kesimpulan aktiviti ataupun kesimpulan program ini ada Guru Adiviraku adalah membantu guru untuk mempertingkatkan prestasi dari segi kecemerlangan diri dengan sepenuhnya potensi dalam digital melalui program perubahan ini. Dapatan dan perbincangan pula tertumpu kepada 6 model program perubahan. Pertama, membina identiti dalam e-pembelajaran. Model kedua, kreativiti dan inovasi iaitu pengurusan alat bantu mengajar digital. Pengurusan PDPR. Model keempat adalah perkongsian maklumat secara berefisien, bekerja dengan data dan model seterusnya komunikasi atas talian. Kami telah mendapat beberapa idea untuk mendapatkan projek perubahan Guru Adiviraku. Kami telah membaca beberapa artikel, oleh itu kami mendapat idea tersebut. Mari kita melihat beberapa artikel yang mengukuhkan kita memilih tajuk projek perubahan ini. Daripada pengkaji Ahmad Johari bin Sihaf dan Nur Baizwan binti Sani 2016, gelombang ekonomi ketiga dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT telah meningkatkan penggunaan internet, laman web dan jaringan dalam pendidikan. Daripada artikel kedua Siti Salwa Atan dan Zamri Muhammad 2022 menyatakan pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menetapkan matlamat untuk memanfaatkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan itu, Kementerian berusaha untuk memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kecekapan kaedah pendidikan pengantaraan. Sejak pengenalan dalam sistem pendidikan di Malaysia, ramai perubahan telah berlaku. Ini telah mengubah corak kehidupan masyarakat dan masyarakat di seluruh dunia dalam penggunaan dalam bidang pendidikan. Dalam pernyataan yang lain, penggunaan internet terus berkembang maju oleh Noraini dan rakan-rakannya pada tahun 2010. Pembelajaran maya yang merupakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan internet proses merupakan satu bidang yang turut berkembang dalam era ICT. Seterusnya, daripada penganalisis Alex Wang Chiu On dan Muhammad Yusof Daud 2022. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid dalam mengesan dan memilih serta mengurus dan menjejak maklumat melalui pelaksanaan bengkel aplikasi Google. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan bengkel berkesan
dalam meningkatkan kemahiran literasi maklumat murid. Berdasarkan dapatan kajian ini, pengaji ingin mencadangkan kepada guru dan sekolah supaya lebih banyak bengkel seperti ciri-ciri di atas akan diadakan bagi meningkatkan kemahiran literasi maklumat pelajar. Rasional dan pernyataan masalah yang menyebabkan kami memilih tajuk projek perubahan ini adalah berdasarkan beberapa artikel. Artikel pertama adalah daripada Shah Rulbani 2017. Dalam artikel beliau menyatakan hari ini seluruh dunia berada di ujung jari kita dengan ada teknologi yang canggih. Oleh itu, kita tidak perlu bekerja ataupun bergerak seperti yang kita lakukan sebelum ini untuk mendapatkan sesuatu. Pembangunan sesuatu negara juga dapat dilihat sejauh mana teknologi memberikan kemanfaatan dalam sesuatu bidang. Seterusnya, dalam artikel Anbalaga Deva dan kawannya Siti Mistima 2022 menyatakan teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan hari ini dan pendidikan tidak terkecuali dalam meningkatkan prestasi pelaksanaan proses PDP di sekolah. Dalam pernyataan, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq Zidin berkata, dasar itu akan disokong plan tindakan komprehensif melalui strategi serta inisiatif strategik khususnya dari segi pengajaran dan pembelajaran, iaitu strategi pendidikan digital. Tambahan pula, pernyataan ini dinyatakan pada Oktober 7, 2021. Dasar pendidikan digital didangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. Katanya pada sesi penggulungan usul menjulung Kasih Tita yang di Pertuan Agong di Dewan Negara. Kami kumpulan 4 turut juga menjalankan mini kajian. Mini kajian ini telah dilakukan beberapa daerah di negeri Selangor. Hasil kajian pula menyatakan kebanyakan guru turut menyukai mempertingkatkan kualiti pembelajaran digital. Populasi kajian pula guru-guru yang berpengalaman. Kami menjalankan soal selidik melalui Google Form. Google Form itu telah diberikan kepada untuk menjawab soalan mini kajian. Juga ada bahagian komen untuk keberkesanan penggunaan digital pembelajaran. Catat di atas menunjukkan bahawa mini kajian ini diwakili oleh guru-guru sekolah rendah, pensyarah dan guru-guru sekolah menengah. Catat yang berwarna-warni ini menunjukkan beberapa cadangan untuk meningkatkan digital pembelajaran. Seterusnya, mari kita melihat visi, misi dan matlamat projek perubahan guru adibidaku digital. Visi projek perubahan ini adalah guru menjadi lebih cemerlang dari segi pengajaran dan pembelajaran digital. Misi pula, setiap guru dapat mempertingkatkan prestasi dan kecemerlangan diri dengan sepenuhnya potensi digital melalui program perubahan ini. Matlamat pula, mempraktikkan pentadbir dan guru untuk menceburkan diri dalam pengendalian digital untuk menambah nilai dalam kemahiran iaitu skill, pengetahuan, knowledge dan kebolehan ability. Bahagian pembentangan program Guru Adibidaku Digital adalah objektif. Objektifnya berunsurkan ataupun berkonsepkan SMART. Objektif pertama, guru dapat menyediakan pengajaran yang signifikan dan relevan bagi memenuhi naratif baru dunia pendidikan. Objektif kedua, guru menguasai kompetensi ICT dalam domain mengakses, mengurus, membina, mengintegrasi serta berkomunikasi dengan murid secara dua hala. Objektif ketiga adalah guru dapat mengemas kini maklumat, mempelajari amalan terbaik rakan lain, mempelajari teknik pedagogi terkini, idea perbincangan rancangan pengajaran, penggunaan peralatan dan perisian mudah akses dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan juga rakan-rakan. Juga salam sejahtera. Okey, saya akan menyambung perbandingan aspek perubahan yang
ingin dilakukan. Untuk program Adiwiraku Digital, Guruku Digital. Okey, aspek perubahan yang kami ingin ubah ialah pembelajaran secara dua hala. Okey, keadaan semasanya pembelajaran berpusat kepada guru sahaja. Okey, keadaan baru selepas program ini pembelajaran akan berpusat kepada murid. Guru hanya akan menjadi fasilitator dan juga pembimbing kepada murid. Okey, Guru akan merancang, mengelola dan juga mendorong pelajar untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dengan digital di dalam kelas. Okey, aspek perubahan capaian maklumat. Keadaan sedia ada, guru akan memberikan maklumat mengenai pelajar secara manual. Okey, maklumat untuk data-data pelajar juga secara manual kepada guru besar dan ibu bapa. Maksudnya data tu lambatlah sampai. Mungkin dalam seminggu sekali ataupun sebulan sekali, tapi dengan kaedah digital ini dia akan membuatkan boleh menghantar data tu setiap kali selepas kuis ataupun selepas sebarang aktiviti di dalam kelas. Okey. Aspek perubahan media pembelajaran, keadaan sedia ada adalah multimedia komputer sebagai subjek atau mata pelajaran, tetapi selepas program ini, multimedia komputer menjadi peralatan untuk semua jenis pembelajaran dan mata pelajaran. Okey, daripada aspek perubahan corak pembelajaran, guru menggunakan papan putih untuk mengajar, maksudnya chalk and talk. Okey, guru akan menggunakan keadaan barunya, guru akan menggunakan multimedia seperti komputer riba, paparan slide, projektor dan sebagainya. Guru akan menyediakan kuis, permainan game, pembentangan slide, video dan lain-lain mengikut kesesuaian mata pelajaran. Okey, cara bekerja pula. Guru keadaan sedia ada, guru bekerja dan mengajar secara individu. Tapi dengan dengan program ini, guru akan berkolaborasi bersama guru lain ataupun guru boleh menyatukan dua kelas. Sama ada sebagai contoh menggantikan guru yang tiada dalam waktu-waktu emergency, contohnya guru cuti bersalin. Okey, menerima informasi secara manual dan penyampaiannya mengambil masa. Okey, contoh ada sesuatu perubahan, guru mengambil masa untuk memberitahu kepada ibu bapa. Dan selepas program ini, selepas program ini, informasi juga akan sentiasa up to date lah dan terkini. Okey, seterusnya, program ini menggunakan teori perubahan Kurt-Lewin. Okey, teori perubahan Kurt-Lewin ini memperkenalkan model 3 tahap. Tingkah laku dilihat sebagai daya dinamik seimbang yang bekerja dalam ke arah bertentangan. Berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu. Teori ini boleh menyeimbangkan ke arah perubahan yang dirancang. Unfreeze, change dan refreeze. Okey. Ini adalah perubahan teori Kurt-Lewin 1951. Unfreeze, change dan refreeze. Okey, pencairan kat sini maksudnya adalah langkah persiapan untuk berubah. Tahap ini dimaksudkan membuka fikiran para guru yang selama ini bergelut dengan perilaku, sikap, nilai dan budaya lama ataupun yang telah pemikiran yang telah lama lah, yang frozen. Okey, fikiran selama ini beku perlu dibuka kepada wawasan yang lebih luas, dibawa kepada pemahaman terhadap isu-isu ICT. Okey, change maksudnya melakukan perubahan. Dengan analogi ais yang telah Kurt-Lewin nyatakan, maka pada tahap ini ais telah menjadi cair. Okey, tahap ini merupakan tindakan menyerap, menyedut, mempelajari modul-modul yang kami telah sediakan. Okey, tindakan ini merupakan proses pembelajaran guru di sekolah akan dilakukan secara berterusan. Okey, tahap kedua ini secara realitinya perubahan terhadap cara lama kepada cara baru akan dilakukan. Okey, tahap ketiga, refreeze atau dalam bahasa Melayunya pembekuan kembali. Tahap ini merupakan tahap penstabilan atau mengukuhkan kembali terhadap sikap, perilaku dan budaya ke dalam sistem yang baru yang telah diterapkan melalui modul yang
kami sediakan. Okey, untuk mengukuhkan perubahan yang diterapkan, perlu ada strategi. Contoh, mewujudkan sistem, menunjukkan prosedur baru, standard operasional, organisasi dan juga lain-lain. Okey, hal seperti ini tidak dapat kita buat dengan cepat lah. Maksudnya benda ini akan memakan masa. Okey. Model perubahan model perubahan terancang. Okey, model 6 langkah oleh David S. Bushnell 1971. Okey, peringkat pertama adalah mengenal pasti masalah. Yang kedua, merumuskan objektif. Yang ketiga, peringkat mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan. Peringkat keempat, memilih penyelesaian yang sesuai. Peringkat kelima, menilai alternatif. Peringkat keenam, mengimplementasi alternatif. Okey, apa yang kita tahu, apa yang dicakap pada model 6 langkah ini adalah mengenal pasti masalah. Okey, strategi kejayaan perubahan yang dirancang oleh sesuatu program akan bermula dengan mengenal pasti masalah yang sedia ada. Kalau kita tak tahu masalah apa yang ada, so kita jadi tak tahu apa yang kita sebenarnya nak ubah, apa yang kita nak dalam program ini. So, yang kedua, merumuskan objektif. Okey, pihak pentadbir perlu merumuskan apa objektif yang ingin dicapai dan ingin diubah sebelum menyelesaikan masalah. Okay, yang ketiga, mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan. Okay, modal insan dan sumber-sumber lain iaitu infrastruktur, informasi dan material. Jika diurus dengan baik, dapat menghasilkan perkhidmatan yang bermanfaat dan diharapkan dalam organisasi merujuk Azrin Saleho, Muhammad Izham, Nur Amy Ruslin 2018. Okey. Yang keempat adalah langkah keempat, memilih penyelesaian yang sesuai. Pihak pentadbir perlu menyenaraikan, menganalisis dan menilai prosedur-prosedur berkaitan untuk menyelesaikan masalah mengikut kesesuaian. Okey, langkah yang kelima adalah menilai alternatif. Pihak pentadbir seharusnya menilai setiap alternatif yang ada, seterusnya memilih alternatif yang terbaik bagi memberikan keputusan yang terbaik. Okey, langkah yang terakhir adalah langkah keenam, mengimplementasi alternatif. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan alternatif terpilih. Ia memberi makna kepada pelaksanaan strategi dan mendapatkan penerimaan dalam sistem yang melibatkan prosedur-prosedur baru serta keperluan kepada konsep. Azrin Sahelo merujuk kepada Azrin Sahelo, Muhammad Izham dan Nur Amy Ruslin 2018. Okey, berikut adalah ahli jawatan kuasa program. Okey, pengerusi perincian kerjanya adalah memberi arahan yang jelas dan tepat kepada ahli jawatan kuasa untuk menjayakan program. Maksudnya dia memainkan peranan yang sangat penting lah. Okey, untuk memastikan sebuah AJK menjalankan tugas yang baik. Okey, setiausaha menyediakan surat-surat berkaitan program, menyediakan laporan projek setiap minggu. Okey, ahli urus setia kamilah Puan Buvaniswari, Puan Siti Fatimah dan Puan Haswini. Okey, membantu membuat persiapan program, membantu dan membuat persediaan awal sebelum mesyuarat, membantu tugasan ahli jawatan kawasan yang lain. Okey, bendahari menguruskan akaun program, menguruskan pembelian-pembelian yang telah digunakan. Juga mengira bajet lah. Okey, seterusnya pengacara majlis menyediakan teks ucapan untuk program mengacara majlis sehingga selesai dan bergilir-gilir mengikut minggu, sebab kita ada sampai 4 minggu. So Puan Tiniswari dan Nur Maisarah ni akan bergilir-gilir lah mengikut keperluan. Okey. Okey, protokol iaitu dia akan mengetuai bacaan doa dan juga menguruskan protokol semasa modul ini dijalankan. Okay, teknikal menyediakan medium siaran, memastikan LCD dan projektor berada dalam keadaan yang baik semasa program dijalankan, mengendalikan bahan multimedia yang lain. Okey, seterusnya backdrop, banner, poster. Encik Barataran akan menyediakan poster dan banner untuk program ini. Okey, pendaftaran akan menyediakan borang penyertaan, menyediakan QR code link untuk penyertaan, memastikan senarai nama peserta yang hadir. Okey. AJK jemputan majlis penutup mendapatkan senarai jemputan, menyediakan surat jemputan dan mendapatkan pengesahan kehadiran. Okay. AJK cenderahati dan CJ penghargaan menyediakan hadiah bagi setiap jemputan dan penceramah, menyediakan nama penerima hadiah, menyusun aturan hadiah mengikut kategori dan menyediakan CJ untuk penceramah juga peserta.
Okey, jurugambar dan video. Perincian kerjanya adalah merakam video, gambar sepanjang sesi program. Okey, dokumentasi dan laporan. Menyediakan laporan dokumentasi dalam selepas selesai program mengikut modul dan minggu. Dan okey, minggu pertama adalah 2 Julai 2022. Okey, membina identiti dalam pembelajaran dan dia punya pembahagian adalah kemahiran asas dan asas tinggi Google Classroom. Memahami konsep Google Classroom, mencipta classroom, membina bahan pengajaran untuk pelajar, membuat penilaian pelajar, membuat taksiran, berkolaborasi bersama guru lain, semakkan dari guru besar dan juga ibu bapa, membuat pengumuman, membuat kuis-kuis, dan juga kaedah menyusun tajuk dan topik mata pelajaran. Okey, ini adalah pemetaan kepada objektif nombor 1 iaitu guru dapat menyediakan pengajaran yang signifikan dan relevan bagi memenuhi naratif baru dunia pendidikan. Okey, yang kedua, minggu kedua pula adalah modul kreativiti dan inovasi. Dia merangkumi definisi dan konsep, Google Slide, Google Sheet, Google Form, Google Drawing, Jamboard, aktiviti berkumpulan dan membina atau membuat ABM salah satu daripada ABM digital yang telah diterangkan semasa program. Okey, pemetaan kepada objektif nombor 2 iaitu guru dapat menguasai kompetensi ICT dalam domen mengakses, mengurus, membina dan juga mengintegrasi serta berkomunikasi dengan murid secara dua hala. Okey, seterusnya minggu ketiga. Masa minggu ini kita buat sekali 2 modul. Okey, modul yang ketiga adalah pengurusan PDPR dan PDPC. Okey, dia punya pecahan adalah PDPR secara dalam talian, luar talian, offsite, menggunakan modul berasaskan projek Flipped Classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, mastery, konseptual dan juga berasaskan masalah. Okey, modul keempat adalah perkongsian modul secara beretika. Okey, pemetaan kepada objektif adalah modul ini mengambil 2 objektif iaitu objektif kedua dan objektif ketiga. Guru dapat menguasai kompetensi ICT dalam domen mengakses, mengurus, membina, mengintegrasi serta berkomunikasi, dan juga objektif ketiga adalah guru dapat mengemas kini maklumat, mempelajari amalan terbaik rakan lain, mempelajari teknik pedagogi terkini, idea perbincangan rancangan pengajaran, penggunaan peralatan dan persiapan mudah akses dan sebagainya. Okey, seterusnya minggu keempat dan minggu terakhir, modul 5 dan modul 6. Okey, modul 5 adalah bekerja dengan data dan pecahannya adalah visualisasi data, analisis penerokaan dan juga membina pangkalan data murid dan guru. Dan modul terakhir adalah modul ke-6, komunikasi atas talian. Okey. Modul ke-5 dan ke-6 dipetakan kepada objektif yang ketiga. Okey. Sebenarnya modul ini kita akan buat secara, maksudnya ataupun bulan ini akan buatkan satu kumpulan guru. Okey, satu kumpulan guru akan menghadiri modul ini. Okey, katalah bulan Julai ni. Okey, pada bulan hadapan, bulan Ogos, kita akan bagi pula guru lain untuk buat untuk menghadiri modul ini. Maksudnya modul ini akan berterusan mengikut kesesuaian dan juga masa yang ada lah. Okey, cartagan program. Okey, minggu pertama ialah April, mesyuarat kumpulan. Mesyuarat kumpulan ni kami akan adakan sebulan sekali untuk update apa benda yang terkini dan apa progres kumpulan kami yang telah buat. Okey, pada April minggu kedua penghasilan kertas kerja tinjauan mini dan seterusnya penghasilan pelaksanaan kajian mini tersebut pada minggu ketiga dan penghasilan kecadangan kertas kerja pada minggu keempat bulan April. Okey. Pada bulan Mei kami menubuhkan AJK program dan seterusnya mesyuarat AJK dilakukan selama berturut-turut, dan pada bulan Jun persiapan program dilakukan setiap minggu. Maksudnya kami akan masa bulan Jun tu kami menyediakan kami membuat preparation untuk modul-modul dan subtopik yang akan dipelajari lah dalam modul tersebut. Dan pada bulan Julai kami akan membuat pelaksanaan program, maksudnya setiap minggu.
pada hari Sabtu ataupun hari Ahad seperti tentatif sebelum ini. Okey. Dan pembentangan laporan dan pasca nilai program akan dilakukan sejurus selepas habisnya program. Contoh program buat hari Sabtu dan kami akan buat pembentangan laporan dan pasca nilai program pada hari Ahad sehari selepas program dijalankan. Di sini kami akan buat macam postmortem lah, tengok apa benda yang kurang dan apa benda yang perlu ditambah dan membuat perbaikan pada minggu-minggu seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi, program ini akan berlanjutan sehingga semua guru dapat menyertai program ini. So, pada bulan Julai ni adalah percubaan pertama lah untuk kumpulan kami untuk membuat program tersebut. Okey, dokumentasi pula kami akan buat sejurus selepas semua modul program ini dilaksanakan. Maksudnya selepas bulan Julai, kami akan buat dokumentasi itu pada bulan Ogos. Dan maksudnya untuk buat lagi sekali untuk guru-guru lain akan datang. So kami akan buat pada bulan Ogos, minggu ketiga. Kami akan mula macam itulah. Okey. Selamat sejahtera, nama saya Hashmi Anak Perempuan Permaiswaran, nombor ID P111622. Segmen saya bermula daripada anggaran bajet. Okey, anggaran bajet untuk program Guruku Adiwira ini adalah yang pertama melalui daripada peruntukan unit pentadbiran dan pengurusan kurikulum, iaitu Jawatan Kuasa Latihan Personal LP, dan peruntukan yang diberikan adalah RM150. Yang kedua adalah sumber persatuan ibu bapa dan guru dan dana PIBG lah. Okey, dana PIBG adalah RM200 dan sumbangan NGO, sumbangan ikhlas adalah RM150 dan jumlah yang seluruh yang kami dapat adalah RM500. Dan sekiranya dan kita melihat kepada perbelanjaan untuk program ini, yang pertama adalah sijil penyertaan iaitu 50 helai, RM4 sehelai, yang membawa jumlah RM200. Yang kedua adalah sijil untuk penceramah, 3 orang penceramah dan 3 helai sijil, RM12. Wang tunai penceramah RM50 untuk 3 orang penceramah, dan yang membawa kepada RM150, dan cenderahati penceramah RM10, dan untuk 3 orang penceramah RM30. Cenderahati untuk pegawai jemputan adalah seorang sahaja dan RM20, dan hadiah untuk pemenang kumpulan disebabkan aktiviti kumpulan dijalankan. So hadiah untuk pemenang secara dalam kumpulan adalah 3 kumpulan yang terbaik RM20, yang hadiah yang berdasarkan hamper RM60. So jumlah seluruh perbelanjaan kami adalah RM472. Terusnya kita melihat pada perincian dan juga aktiviti yang dikaitkan, aktiviti projek yang dikaitkan dengan model, dan model 6 peringkat perubahan oleh David S. Bushnell 1971, dan ini adalah model yang kami pilih. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah, yang kedua merumuskan objektif, yang ketiga adalah dengan mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan, yang keempat adalah memilih penyelesaian yang sesuai, yang kelima adalah menilai alternatif melalui program ini, yang keenam adalah mengimplementasikan alternatif. Dan yang pertama, kalau kita merujuk kepada yang pertama adalah mengenal pasti masalah yang terdapat dalam program ini adalah yang kami melihat, okey, dan kami mendapat tahui melalui daripada visi dan wawasan organisasi, regional program, kajian tinjauan mini dijalankan, dan pengalaman profesional oleh guru-guru yang berpengalaman dan oleh guru-guru yang berpengalaman, dan apa yang kami dapat mengenal pasti, maksud saya masalah yang memang besar sangat adalah kurang kompetensi guru yang mahir dalam ICT. Dan apabila kita melihat ataupun bertanyakan kepada mereka apakah masalah yang mereka hadapi, dan salah satu
alasan yang mereka bagi adalah mereka telah menjadi tua dan kurang mahir, dan ini menyebabkan mereka kurang mahir dalam menggunakan ICT dan tidak pakar dalam menggunakan ICT, dan ini merupakan alasan yang mereka telah berikan semasa kami dapat mencari punca untuk masalah ini. Okey, yang kedua adalah merumuskan objektif. So kami telah merumuskan objektif untuk program ini dan hierarki penentuan objektif, dan objektif kami memenuhi ciri-ciri SMART seperti yang anda melihat di slide objektif. Berikut adalah objektif kami dan ia adalah bersesuaian dengan dasar, falsafah, prosedur KPM selari dengan perkembangan terkini, disebabkan kita baru beralih dari pandemik dan dari PDPR ke PDP. Maksud saya PDPR dijalankan secara online dan PDP dijalankan secara bersemuka. Walaupun secara bersemuka, aktiviti-aktiviti digital harus digalakkan dan diberikan supaya dapat menarik minat murid-murid. Yang seterusnya, mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan, dan kami telah mengenal pasti beberapa kekangan dalam semasa menjalankan program ini. Dan yang pertama adalah prestasi murid merosot selepas pandemik dan murid tidak berminat untuk belajar. Disebabkan pandemik, waktu dalam pandemik murid berasa hilang minat ataupun bosan dengan PDP yang dijalankan. Dan melalui ini, apakah cara yang boleh digunakan untuk membawa kembali murid tersebut ke jalan yang baik adalah dengan menjalankan aktiviti yang menarik, iaitu melalui digital. Yang seterusnya adalah kurang kerjasama guru disebabkan dijalankan pada hujung minggu, dan bengkel yang kami dijalankan pada setiap Sabtu untuk 1 bulan. Dan ada guru yang mengatakan sudah tua, sudah berkahwin dan tak dapat memberi komitmen yang kurang berangsangkan lah semasa kami memberi cadangan program ini. Dan akhirnya semasa kami memberikan cadangan untuk program ini, dan cadangan yang mereka telah bagi adalah memberi elon tambahan untuk mereka menyertai aktiviti seperti ini pada hujung minggu ini pula, bukan pada hujung minggu pula. Yang seterusnya adalah jaringan internet di sekolah kurang stabil. Apa yang kami kenal pasti adalah jaringan internet di beberapa tempat adalah stabil dan di beberapa tempat tidak stabil, dan ini membawa masalah kepada guru-guru untuk menjalankan PDP di sekolah secara dalam digital. Dan jalan penyelesaiannya, kami telah melalui bengkel ini kami telah berbincang dengan pihak pengurusan sekolah untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil di seluruh kawasan di sekolah. Kita tengok beralih ke step yang keempat, memilih penyelesaian yang sesuai, iaitu penyelesaian yang kami telah mencadangkan adalah mengadakan bengkel untuk tingkatkan kemahiran dan kepakaran guru dalam ICT secara bersemuka ataupun online pada mulanya. Lepas tu tindakan guru diberikan pendedahan cara menggunakan aplikasi yang menarik, disebabkan apabila kita memberitahu guru yang aplikasi yang digital, aplikasi yang mereka tahu adalah PowerPoint sahaja. Dan terdapat beberapa aplikasi yang menarik, yang terkini, yang padat dengan yang sesuai untuk digunakan pada PDP pada waktu sekarang. Dan kami mencadangkan untuk memperkenalkan aktiviti, maksud saya aplikasi-aplikasi yang menarik yang boleh digunakan oleh guru-guru pada waktu yang bersesuaian dengan perkembangan yang terkini. Contohnya Google Classroom, Jamboard, Kahoot, Quizzes dan sebagainya. Dan aplikasi yang menarik ini sudah pasti akan meningkatkan minat murid untuk hadir ke sekolah
dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan sekiranya apabila kita bertanyakan kepada guru murid-murid mengapa mereka tidak hadir ke sekolah, kerap tidak hadir ke sekolah walaupun selepas waktu pandemik ini, alasan yang mereka memberitahu kepada kita adalah bosanlah cikgu. Itu adalah alasan yang mereka kerap memberi kepada kita, walaupun kita tidak tahu alasan yang memberikan mereka yang diberikan adalah walaupun ada beberapa alasan yang lain. Alasan ini merupakan alasan yang kerap mereka memberi kepada kita. Oleh itu, untuk menukarkan persepsi murid untuk hadir ke sekolah dan meningkatkan minat mereka, aktiviti ini boleh dilakukan. Seterusnya adalah menilai alternatif. Okey, untuk dengan kaitkan dengan penyelesaian masalah yang kita bincang tadi, alternatif yang kami gunakan adalah penglibatan oleh semua guru sekolah, bukan saja guru yang tertentu, namun semua guru yang terdapat yang berada di sekolah tersebut, supaya semua guru dapat mengimplementasikan kaedah ini dalam PDP mereka. Dan seterusnya disebabkan ianya dijalankan secara bersemuka, kami menjalankan aktiviti ini dalam jangka masa yang pendek sahaja, iaitu selama sebulan, dan guru-guru yang berjaya melengkapkan program ini telah diberikan pengiktirafan guru ICT supaya ia memberi semangat untuk mereka untuk hadir ke sekolah walaupun pada hari Sabtu juga. Dan yang seterusnya adalah menyediakan penceramah bengkel secara bersemuka. Sudah pasti akan memberi kesan yang positif daripada dijalankan secara online, disebabkan sekiranya dijalankan secara online ia akan memberi kesan yang kurang memberangsangkan. Dan sekiranya dijalankan secara bersemuka, apa-apa masalah yang guru menghadapi boleh diselesaikan pada masa tersebut. Okey, yang seterusnya adalah mengimplementasikan alternatif. Daripada ini kami telah menyediakan penceramah yang bertauliah, iaitu pakar ICT untuk setiap slot. Penceramah kami adalah penceramah yang telah mendapat Google Certified Trainer, yang merupakan orang yang bertauliah juga. Yang seterusnya adalah mewujudkan jawatan kuasa penyeleras yang cekap supaya dapat menggerakkan program ini dengan betul dan ke arah yang terbaik. Yang seterusnya adalah soal selidik diberikan pada akhir bengkel ini untuk mendapatkan respon daripada guru-guru. Adakah program ini telah mencapai objektifnya? Adakah program ini berkesan untuk mereka? Seterusnya adalah implikasi dan cadangan bengkel Guruku Digital. Implikasi kami telah mendapat melalui soal selidik yang telah diedarkan selepas bengkel, di mana guru-guru telah memberi pendapat mereka dan juga pengalaman mereka melalui bengkel ini. Dan kami mendapati bahawa guru-guru dapat mengenal aplikasi yang terbaru melalui bengkel ini, dan mereka berpendapat yang mereka boleh mengajar dengan mudah dan PDP yang menarik selepas bengkel ini dijalankan. Dan mereka dan apa-apa maklumat yang diberikan dan juga latihan yang diberikan yang dilaksanakan dalam bengkel ini, mereka mengatakan bahawa mudah difahami disebabkan ia dijalankan secara bersemuka. Dan sekiranya terdapat apa-apa masalah dalam penggunaan ICT, penceramah akan membantu untuk mengajar dan menyelesaikannya pada waktu tersebut. Dan cadangan dan implikasi yang lain adalah melalui KPM, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh mewujudkan kumpulan guru ataupun pendidik pensijilan Google yang boleh menjadi penyampai kursus
latihan dalam perkhidmatan seperti ini, iaitu bengkel Guruku Digital, di mana guru-guru yang bertauliah bolehlah ditetapkan untuk diberi latihan seperti ini di sekolah. Seterusnya, pihak pengurus sekolah di mana ia melibatkan guru dan pertimbangan permintaan serta keperluan guru dalam menjalankan bengkel ini, disebabkan bengkel ini dijalankan pada hari Sabtu, dan kami telah mendapatkan mempertimbangkan permintaan guru sekiranya mereka berkelapangan pada hari tersebut, dan telah menetapkan dan telah menjalankan aktiviti ini pada waktu lapang mereka, iaitu pada hari Sabtu yang mereka lapang. Seterusnya adalah menyediakan bilik ICT yang di mana ia memudahkan guru-guru untuk bertemu dan meningkatkan kemahiran mereka semasa mereka berkelapangan, dan tiada waktu PDP, dan guru-guru bolehlah datang ke bilik tersebut untuk mengakses dan meningkatkan kemahiran mereka dalam ICT selepas bengkel ini. Seterusnya adalah kami telah memuatkan bahan-bahan dan maklumat berkaitan ICT pada dalam official group kami, supaya guru boleh mendapat maklumat serta-merta. Dan kami bercadang untuk pihak pengurus sekolah untuk menetapkan beberapa orang guru yang bertauliah untuk memuatkan bahan maklumat-maklumat yang terkini selaras dengan pembaruan pendidikan pada waktu terkini, supaya guru boleh mahir dalam ICT dan juga mahir menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini. Seterusnya adalah KPM, di mana satu usaha kolaboratif antara KPM dengan pakar-pakar latihan swasta boleh diwujudkan supaya dapat mengenali dan juga dapat mempertingkatkan kualiti penyampai yang melatih guru-guru di sekolah. Seterusnya kita ke kesimpulan program Guru Adiwara Digital, program Guruku Digital. Dan kesimpulannya, ia memberi kesedaran dan kepentingan kemahiran ICT dalam kalangan guru bagi menempuh cabaran dunia ICT dan meningkatkan kompetensi guru dalam ICT. Dan latihan dalam perkhidmatan ini dibuat lagi meningkatkan kompetensi guru dalam ICT. Dan ia melatih guru-guru agar bersedia menerima perubahan demi penambahbaikan diri dari segi pengetahuan, kemahiran dan keupayaan dalam pengamalan bilik darjah, di mana pada waktu pandemik ada guru yang berasa susah untuk menjalankan PDPR mereka disebabkan tidak mudah terdedah kepada dunia digital sebelum pandemik. Dan pada waktu pandemik mereka telah secara dalam 30% mereka telah mendapat telah belajar menggunakan ICT digital, walaupun tidak menggunakan aplikasi yang memberangsangkan, tapi mereka telah menggunakan aplikasi yang mereka ketahui. Tetapi melalui bengkel ini mereka berupaya dapat mengenali beberapa lagi aplikasi yang memberangsangkan, dan mereka berupaya menggunakan aplikasi tersebut untuk menjalankan PDP mereka dengan cekap. Perubahan dasar perlu diiringi dengan latihan dalam perkhidmatan, iaitu bengkel digital yang memberikan maklumat, pengetahuan dan kemahiran kepada kumpulan pelaksana dasar, iaitu guru-guru. Pelaksanaan dasar akan berjaya jika guru-guru mendapat latihan yang secukupnya untuk mengimplementasikan dasar tersebut. Dan bengkel Guru Adiwaraku Digital ini membantu guru untuk mempertingkatkan prestasi mereka dan juga kecemerlangan diri dengan sepenuhnya potensi dalam digital melalui program perubahan ini. Sekian, terima kasih.